Hello, tes tes. Dengar tak? Hello. Dengar. Dengar sis, dengar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam di awan petang, bercorak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Profesor Madia Dr. Yazid bin Saleh selaku pensyarah kursus Geografi Penduduk Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati Dr. Rosniza Azmi selaku ahli panel dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang dihormati Dr. Nik Nurliati Fitri Matnor selaku ahli panel jemputan dari Universiti Sains Malaysia. Yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan serta hadirin hadirat sekalian. Bersyukur kehadrat ilahi kerana diberi kesempatan untuk kita bersama-sama menyertai majlis ilmu iaitu webinar yang bertajuk Isu-isu Kependudukan di Malaysia yang dianjurkan oleh kursus Geografi Penduduk HGM 3033 daripada Jabatan Geografi dan Alam Sekitar Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebelum majlis dimulakan secara rasmi, terdapat beberapa peringatan yang saya ingin sampaikan kepada hadirin hadirat sekalian. Pertama, pastikan mic anda berada dalam keadaan mute supaya tidak mengganggu program yang bakal berlangsung pada hari ini. Kedua, pastikan semua peserta untuk mengisi kehadiran yang akan diberikan di ruangan chat nanti untuk urusan isi jil, terutama kepada pelajar HGM 3033 untuk kehadiran anda. Baiklah, tanpa membuang masa, majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan dari Profesor Madia Dr. Yazid bin Saleh selaku penganjur program webinar pada hari ini. Dan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Saya kira elok juga kita mulakan majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih saudari Siti Sarah yang merupakan moderator untuk webinar isu-isu kependudukan di Malaysia, anjuran kursus HGM 3033 Geografi Penduduk, Jabatan Geografi dan Alam Sekitar Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris yang saya alu-alukan dua orang panelis kita, sahabat saya Dr. Rosniza Azmi Cik Ros daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Dr. Nik Nurliati Fitri Matnor daripada Pusat Pendidikan Jauh Universiti Sains Malaysia. Saya ucapkan terima kasih dapat hadir bersama-sama kita untuk berkongsi ilmu pada petang ini. InsyaAllah. Saya juga mengalu-alukan kedatangan ataupun kehadiran pelajar-pelajar HGM 3033 dan juga pelajar Dr. Azmi saya rasa. Ada beberapa pelajar daripada UKM serta ada saya perhati kan, ada Cikgu Mahyudin Bedu daripada SMK Three Rivers Mukah dan pelajar-pelajarnya, pelajar tingkatan 6. Tak tahu lah ada berapa orang. Cikgu Din kata dia tak dapat detect lagi. So ada beberapa
orang kata apa, rakan-rakan kita selain daripada rakan-rakan yang mengambil kursus ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya harap kita dapat berkongsi sesuatu untuk semua peserta. Kedua-dua panel ini adalah ahli dalam bidang kajian geografi penduduk atau kependudukan. Saya mengharapkan saudara dan saudari dapat berkongsi idea, dapat faham, dapat ilmu-ilmu baharu. Direct, ini kata sanad dia lah, direct daripada ibu guru kita ni. Jadi kalau tak faham tanya, terima kasih banyak Dr. Azni, terima kasih banyak Dr. Nick. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada saudari Siti Sarah. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Yazid atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Oleh itu, tiba masanya untuk memulakan webinar pada hari ini. Terdapat dua pembentangan yang akan disampaikan oleh dua panel dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia. Diharapkan hadirin hadirat sekalian dapat memberikan sepenuh perhatian pada pembentangan yang akan berlangsung sekejap lagi, kerana terdapat sesi soal jawab yang akan berlangsung setelah selesai dua pembentangan tersebut. Oleh itu, hadirin hadirat sekalian diberi peluang untuk mengajukan soalan kepada panel-panel jemputan berdasarkan pembentangan yang bakal mereka sampaikan. Baiklah, pembentangan pertama akan disampaikan oleh Dr. Rosniza Azmi Cik Ros yang merupakan ahli panel jemputan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan memberitahu serba sedikit biodata tentang Dr. Rosniza Azmi. Beliau merupakan pensyarah kanan dari program Geografi Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan Persekitaran Fakulti Sains dan Sains Sosial dan Kemanusiaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, latar belakang akademik pula, beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dengan kebujian Double Major Geografi dan Pengajian Islam dari Universiti Malaya, mempunyai kelulusan ijazah sarjana Sains Perancangan dari Universiti Sains Malaysia dan kelulusan Dr. Falsafah Geografi Penduduk dari Universiti Sains Malaysia. Bidang kepakaran beliau pula ialah kependudukan dan demografi, perancangan bandar, perancangan pembangunan dan penilaian impak sosial. Tajuk pembentangan yang akan disampaikan oleh beliau ialah kerelevanan kajian demografi dalam perancangan negara. Diharapkan Dr. Rosniza Azmi sudah bersedia untuk memulakan pembentangan dengan pembentangan. Dengan ini mempersilakan Dr. Rosniza Azmi untuk menyampaikan pembentangan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada urus setia, terutama yang saya hormati Dr. Profesor Madya, Dr. Yazid Saleh dan juga rakan saya, adik saya di USM, Dr. Nick Noliati Fitri. Dan terima kasih kepada moderator saudari Siti Sarah Cik Draman. Okey. Besarkan sikit ke slide tu, nampak ya? Okey, terima kasih. Okey, hari ini sebenarnya saya ingin berkongsi sedikit ilmu yang ada tentang geografi penduduk, terutama dalam isu-isu kependudukan di Malaysia yang sangat menarik lah. Ya. Jadi bila kita bincangkan, ia merupakan satu kajian yang telah pun, ya, kalau cikgu kata tadi dan pelajar-pelajar yang lain, ya, pelajar-pelajar saya SKAG 2053, penduduk dan pembangunan sumber manusia, dan juga pelajar-pelajar daripada kursus geografi penduduk SGM 3033, yang mana geografi manusia itu tidak lari daripada pengajian awal iaitu dalam geografi manusia di peringkat STM. Jadi hari ini ialah tentang kerelevanan kajian demografi dalam perancangan negara. Sebab apa? Sebab bila kita mengetahui tentang demografi itu, kita akan faham bahawa
apa yang berlaku dalam demografi itu sebenarnya memainkan elemen yang paling penting dalam setiap urusan perancangan negara kita. Okay, next please. Okay. Indikator demografi dalam perbincangan hari ini, apa yang ingin saya sentuh bila sebut tentang kependudukan demografi ini, dia ada banyak perkara yang boleh dibangkitkan tentang isu-isu kependudukan. Tetapi apa yang saya ingin sentuhkan ialah tentang indikator demografi iaitu penduduk itu sendiri dan bagaimana sumber data penduduk iaitu penduduk asas, kelahiran dan kematian, migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa itu diperolehi. Jadi kalau kita lihat penduduk dalam perancangan negara, contohnya data daripada sensus ataupun laporan banci penduduk dan perubahan yang telah pun dikeluarkan pada Julai 2020 yang lepas, iaitu populasi bagi penduduk di negara kita ialah hampir kepada 2.7 bilion penduduk. Jadi di sini ia sudah tentu memberikan satu gambaran bahawa ia mempunyai satu kapasiti yang besar yang penting yang perlu ditangani dalam isu-isu kependudukan. Sama ada bila kita tengok dalam kohort nanti muda, dewasa dan tua dan sebagainya. Okay, next. Okay. Jadi bila kita nak kaji, nak bincang tentang isu tu, pertamanya kita kena fahamlah apa dia definisi dia dulu. Ya. Okey. Demografi ini ialah pengajian yang saintifik mengenai populasi manusia. Kenapa disebut ia merupakan pengajian yang saintifik? Kerana ia walaupun duduk di dalam sains sosial contohnya, ya, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, banyak kajian-kajian bila kita sebut demografi, ada nanti orang akan betulkan demografi sosial. Kenapa bukan demografi yang lain, ya, kerana membincangkan tentang banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan sosial. Tetapi sebenarnya ia merupakan satu pengajian yang saintifik kerana ia melibatkan pengukuran. Kalau kita nak kaji tentang kependudukan ini, kita tidak merujuk kepada besar kecil menggunakan satu indikator yang kita ramalkan. Tetapi dia sudah ada satu ukuran yang saintifik. Maksudnya di sini ialah setiap perkataan-perkataan fertility contohnya, kesuburan itu atau mortality, kematian dan migrasi itu penghijrahan, ia mempunyai ukuran-ukuran di dalamnya yang kita boleh ukur sama ada ia merupakan ukuran yang kasar, ukuran bersih, jumlah kesuburan umur tertentu ataupun kita mahu mengkaji tentang kapasiti-kapasiti kesuburan di dalam kumpulan-kumpulan yang kita pilih. Jadi di sini perkataan saintifik itu merujuk kepada setiap perkara itu mempunyai formula dia. Itu yang bila saya kata dalam kelas saya, ya, contohnya Dr. Yazid, ya, saya kata tak apa, awak tak makan hari ni tapi pergilah kedai Daiso ke DIY, belilah kalkulator tu. Ya, kenapa? Untuk demografi ini memerlukan kekuatan dalam bentuk tambah, tolak dan bahagi. Kemudian dari segi pengajian kependudukan ini juga, ia merangkumi komponen perubahan penduduk dan faktor pemboleh ubah pengantara iaitu sosial, ekonomi, politik, geografi dan lain-lain lagi. Jadi di sini, bila kita lihat tentang konsep demografi itu, maksudnya dia ada 3 perkara yang paling utama. Kalau keluar kelas, kalau keluar daripada kursus kependudukan, kalau tidak boleh menyebut 3 elemen analisis utama iaitu fertility, mortality dan migrasi ini, maksudnya secara umum dah gagal dah dalam kelas tu. Ya, kerana mesti tahu apa saja kita nak kaitkan dengan isu-isu kependudukan itu, dia akan difokuskan kepada ketiga-tiga elemen ini. Kemudian kita juga merujuk kepada formula dan juga urus takbir dan bila kita sebut definisi yang dikeluarkan oleh United Nations. Kenapa United Nations? Kerana ia merupakan satu badan ataupun induk yang akan memberikan satu ibu kepada definisi yang paling khusus, paling kita rujuk untuk keseluruhan dunia ini.
iaitu what is demography actually sama juga di atas itu. Ia adalah literally translated daripada Greek demografi. Bila saya sebut dekat dalam kelas itu, selalunya saya kata demo. Orang Kelantan ni sebut demo, orang kan. Demo tu manusia lah ya. Jadi demografi iaitu lukisan tentang kemanusiaan, iaitu ataupun disebut tentang populasi manusia. Jadi orang Kelantan ni dia ada darah Greek jugalah sebenarnya kan. Demografi. Jadi di situlah dikatakan one definition among many, iaitu demografi is a study of the size. Yang kita tunjuk tentang ia adalah tentang size, territorial distribution, tentang persempadanan dan juga tentang composition of population, iaitu komposisi di dalam kependudukan tu. Ya, kalau kita belajar, kita baca surat khabar, akhbar dan sebagainya, banyak pendefinisian tentang penduduk. Kanak-kanak, bayi, remaja, remaja, belia sampai 40 tahun hingga ke bawah, tua, ya. Tapi sebenarnya di dalam demografi ataupun pendefinisian dalam kependudukan, kita hanya ada 3 kumpulan saja, iaitu kumpulan penduduk muda 0 hingga 14 tahun, kumpulan dewasa iaitu 15 hingga 64 tahun, dan kumpulan pakar ni, Dr. Nick ada kat sini, dia 65 tahun ke atas, iaitu penduduk tua. Jadi sebenarnya kalau umur 64 tu, kalau ikut di dalam konsep ataupun definisi kependudukan, dia masih lagi berada dalam kumpulan dewasa. Belum tua lagi. 65 tahun ke atas baru tua. Okey, tetapi dia mempunyai natijah dan juga dia mempunyai kesan kepada pembangunan di dalam negara. Kemudian dia merupakan juga change and the component of the search changes, kat mana ia diubah ataupun dikenali daripada 3 tadi, iaitu daripada fertility, mortality dan juga migrasi. Okey, next. Jadi komponen perubahan penduduk ini yang saya sebutkan tadi, ada 3 komponen perubahan penduduk, iaitu fertility, iaitu kesuburan tadi, kelahiran, berapa ramai boleh dilahirkan sehunan, mengikut nilai konstan 1100 ataupun nilai konstan yang digunakan dalam formula yang kita guna pakai, iaitu nilai konstan 1000. Kemudian mortality, iaitu kematian, dan juga migrasi, iaitu penghijrahan. Jadi fertility, mortality dan migrasi ini adalah proses demografi bagi mengetahui pertumbuhan, saiz taburan dan juga struktur penduduk, sama seperti yang telah dinyatakan oleh United Nations tadi. Okay, next. Seterusnya ialah dalam metodologi penjanaan penduduk itu, bila kita nak ukur contohnya penduduk pada tahun 2020, ya, penduduk 2020 itu diukur daripada jumlah penduduk pada tahun 2019 ditambah dengan jumlah kelahiran pada tahun 2020, ditolak dengan jumlah kematian pada tahun 2020 dan ditambah dengan migrasi antarabangsa bersih 2020. Maksudnya di sini ialah migrasi antarabangsa yang masuk ditolak dengan yang keluar. Jadi amount itu ialah migrasi antarabangsa bersih 2020 dan kita akan dapat bilangan penduduk pada tahun tertentu. Ya, kalau kita ukur pada tahun 2020, maka kita akan ukur pada tahun 2019 ditambah dengan kelahiran, kematian dan juga migrasi antarabangsa bagi tahun 2020 dan kita akan dapat bilangan penduduk. Ya, semasa saya membuat Viva, semasa Viva saya, bukan saya buat Viva orang lain, ya. Penilai tanya saya, awak membuat pertumbuhan penduduk, awak kira ni unjuran penduduk, awak Tuhan ke? Jadi saya terperanjat dengan soalan tersebut. Tidak. Ya, saya bukan Tuhan yang menentukan pertumbuhan penduduk. Sebab itu kita sebut dalam slide yang pertama tadi, demografi ialah suatu analisis saintifik. Kita mengukur sesuatu itu menggunakan fakta, tetapi secara alami perubahan-perubahan ini akan berlaku tanpa kita sangka disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya sekarang ini berlaku kematian secara besar-besaran dalam bentuk global disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berlaku. Jadi bila saudara-saudari ini menjadi pensyarah, pengajar 10 tahun akan datang, akan nampak satu trend mengapa berlakunya penurunan atau kemerosotan penduduk pada tahun 2021 itu, ini adalah pandemik yang sedang berlaku sekarang. Jadi
rajin-rajinlah buka dalam data penduduk banci penduduk itu, kerana ada satu tahun iaitu tahun yang sangat glitch, iaitu tahun 2013. Mengapa berlakunya kemasukan secara besar-besaran di dalam Malaysia? Apakah faktor yang membawa kemasukan tersebut? Jadi dia menimbulkan satu tanda tanya, sebab bila awak lihat dia punya bentuk tu, curve dia tu, tiba-tiba peningkatan secara besar-besaran, bukan semula jadi, tetapi penghijrahan iaitu migrasi antarabangsa bersih yang masuk ke dalam negara Malaysia. Ya, jadi populasi bertambah secara mendadak pada tahun tersebut. Okey, next. Jadi di sini komponen perubahan penduduk. Ya, kita nak masuk kepada isu tapi dah setengah dah ni. Masih lagi definisinya. Jadi komponen perubahan penduduk itu, ini yang saya sebutkan tadi, mengapa kita perlu tahu tentang definisi. Kenapa kita perlu tahu tentang perkara pertama dulu sebelum kita bincangkan tentang isu. Kerana faktor kelahiran itu menentukan TFR, iaitu total fertility rate atau kadar kesuburan jumlah. Di sini kita akan tahu berapa jumlah kelahiran di kawasan A, kawasan B, kawasan C, dan jumlah kelahiran ini akan menentukan kepada perancangan sesebuah negara nanti. Maksudnya kalau misalkan di Perlis, apabila kadar kelahiran jumlah itu rendah, maka adakah rancangan struktur dan rancangan tempatan perlu untuk meningkatkan bilangan kawasan persekolahan contohnya. Ya, kawasan-kawasan persekolahan sekiranya dibina di kawasan-kawasan yang tidak mempunyai kelahiran yang tinggi, maka kapasiti ataupun dia akan menjadi lompang, tidak ada penghuni pada peringkat pelajar tahun 1, 2 dan 3 nanti. Kemudian dalam peringkat jangka hayat. Ya, jangka hayat ini ditentukan daripada kematian. Data-data kematian itu menunjukkan kepada jangka hayat manusia. Lelaki yang hidup berbanding dengan wanita 72 berbanding dengan 76, ya, ataupun wanita mempunyai kadar jangka hayat yang lebih tinggi pada tahun 2020 berbanding lelaki. Mula apakah faktor-faktornya? Jadi faktor-faktor itu kita kaitkan dengan literature review atau pembacaan daripada kajian-kajian yang sedia ada. Dan jangka hayat ini daripada 65 tahun ke atas itu dia akan meningkat dari masa ke semasa disebabkan oleh pelbagai peranan yang dimainkan oleh kerajaan daripada kesihatan, ya, injection vaksin dan sebagainya yang menentukan kepada angkubah ataupun indikator kepada jangka hayat tu. Kemudian migrasi. Migrasi ini ada dua. Satu migrasi dalaman yang terdiri daripada domestik. Ya, kemudian migrasi antarabangsa ini yang terdiri daripada pekerja asing, pegawai dagang, pelajar asing, pelawat asing, dan lain-lain termasuk dengan penduduk tetap ataupun keluarga-keluarga mereka. Jadi di peringkat migrasi antarabangsa ini, sebab itu di dalam banci penduduk dan perumahan yang sedang berlangsung sekarang, e-census masih berlangsung lagi, ya, itu untuk mengkaji jumlah sama ada kumpulan tu assuming ataupun non-assuming. Maksudnya kumpulan-kumpulan yang berada di tempat yang orang tinggal ataupun orang tak tinggal. Dan sebab itulah data dalam penduduk, kita kira, kita ambil itu segala formula kita, bahagian bawah itu kita ukur ialah jumlah tahunan pertengahan tahun. Kita tak ambil hujung tahun. Sebab yang hujung tahun itu sudah mengambil kira ralat-ralat dan sebagainya. Okay, next. Jadi di sini dengan ringkasnya, jangan pergi ke DOSM atau Jabatan Perangkaan Malaysia untuk dapat semua data. Mentang-mentanglah Jabatan Perangkaan Malaysia itu merupakan ibu kepada data di Malaysia ni. Jadi bila pelajar buat migrasi, semua pun nak pergi ke Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi untuk data penduduk ialah Jabatan Perangkaan Malaysia sama ada data banci penduduk dan perumahan yang berlaku setiap tahun, sama ada bank data penduduk yang dijalankan setiap tahun, kemudian perangkaan penting yang dijalankan setiap tahun, ya, itu didapati daripada Jabatan Pendaftaran Jabatan Perangkaan Malaysia. Manakala untuk mendapat data-data kelahiran dan kematian daripada Jabatan Pendaftaran Negara, migrasi dalaman daripada Jabatan Perangkaan Malaysia dan migrasi antarabangsa perlu diperolehi daripada Jabatan Immigration Pendaftaran Negara dan juga Pengajian Tinggi. Okay, next. Okay, jadi
Ya, ini yang kita nak bincangkan. Apa relevannya demografi ini dalam perancangan negara? Pertamanya ialah ia bertujuan untuk kajian dan penyelidikan. Data-data ini diguna pakai untuk menentu ukur tahap kesihatan di dalam kumpulan masyarakat Malaysia, iaitu berdasarkan data banci penduduk dan perumahan di bawah kategori data sosial penduduk. Begitu juga dengan pendidikan. Jadi secara umumnya kita boleh mengetahui bahawa secara strata bandar dan luar bandar, pendidikan di luar bandar, penduduk di luar bandar dan di bandar mempunyai tahap pendidikan sehingga tahap mana. Ya, mungkin kita katakan pendidikan di strata luar bandar di kategori Sabah itu lebih rendah berbanding dengan di bandar di Perlis. Tetapi bila kita melihat data yang sebenar, ia merupakan menunjukkan bahawa ia mempunyai keseragaman ataupun kesamarataan. Kenapa? Sebab itulah setiap negeri, setiap strata tidak boleh kita bincangkan secara umum, tapi kita kena lihat kajian-kajian dalam perancangan itu secara in situ. Ya, sama ada dari segi kesihatan, pendidikan, kebudayaan, perumahan, keselamatan dan kemudahan awam. Kenapa kita lihat kajian dan penyelidikan? Contoh yang paling menarik ialah perumahan. Bila kita lihat pada 1980-an, 1990-an, tidak ada piawaian perancangan perumahan yang menunjukkan bahawa perlunya rumah 2 bilik, 3 bilik, 4 bilik dan sebagainya secara minimum. Ya, walau bagaimanapun disebabkan oleh pelbagai isu kependudukan di dalam negara. Contohnya ialah berlaku sumbang mahram dalam kalangan isi rumah antara abang dengan adik, adik dengan kakak dan sebagainya. Kemudian apabila kajian dilakukan menunjukkan bahawa peranan ataupun perumahan yang tidak mempunyai bilik yang mencukupi menyebabkan berlakunya chances atau peluang risiko-risiko ni berlaku. Sebab itu kajian dilakukan dan kemudiannya kerajaan melihat kepada data-data penduduk, melihat kepada bilangan PPR ini dan akhirnya keluarlah suatu pernyataan bahawa piawaian perumahan perlulah mempunyai 3 ruang atau 3 bilik tidur, iaitu ibu bapa, anak lelaki dan anak perempuan. Walaupun dia duduk bujang tapi rumah tu berdemikian. Cuma perumahan ini kemudiannya berubah. Berubah kerana melihat kepada keperluan semasa, dia ada studio type pula dan sekarang dan sebagainya. Jadi ini data-data dari penduduk ni yang saya sebut kepada pelajar-pelajar saya, kalau di kursus geografi penduduk di sini ialah tahun 3 kalau tak silap saya 3033 ni. Kalau di geografi di UKM kita pada tahun 2 iaitu 2053 penduduk dan pembangunan sumber manusia. Kenapa dibawa pada tahun 2? Kerana untuk membawa kepada pelajar bahawa keperluan data statistik penduduk demografi ini penting untuk diketahui, diterokai oleh semua pelajar dan kemudiannya digarap pada tahun 3 untuk dibincangkan dalam kajian-kajian yang lebih mendalam. Nak buat tentang kajian bandar pun memerlukan kepada kapasiti strata penduduk bandar dan luar bandar. Untuk membuat kajian tentang kawasan perindustrian guna tanah pun perlu melibatkan kepada jenis-jenis ataupun kependudukan itu sendiri. Untuk membuat kemudahan awam juga, kemudahan awam perlulah sesuai dengan kapasiti kependudukan. Terutama pada tahun 2020 ini kita dah capai pada 7%. Betulkan saya Dr. Nik kalau salah. Okey, 7% warga tuanya. Jadi kemudahan awam itu perlulah seiring dengan jumlah penduduk ataupun rate nisbah penduduk tadi. Kemudian seterusnya, kenapa relevannya demografi ini dalam perancangan negara juga? Ia adalah untuk pembentukan dasar negara. Satunya ialah dasar sosial negara, dasar warga tua negara, dasar kebajikan masyarakat negara, dasar wanita negara, dasar orang kurang upaya dan dasar kanak-kanak negara antaranya. Jadi pembentukan dasar-dasar ini adalah diambil dan digarap daripada
laporan banci penduduk dan perumahan yang ada. Contohnya di sini bila kita lihat tentang wanita, skor indeks jurang gender Malaysia, ya, MGGI pada tahun 2017 hingga 2019. Jadi bila kita lihat bahawa berlaku jurang di situ, bila kita ingin membentuk tentang dasar wanita negara, kita ingin memperkasakan wanita. Jadi kita lihat bahawa wanita itu sudah keterhadapan, ya, maksudnya sudah mencapai lebih berbanding dengan pencapaian MGGI dalam kalangan lelaki dalam konteks pencapaian pendidikan, iaitu indeksnya sudah lebih daripada 1.0, ya. Tetapi dari segi pemerkasaan yang perlu, iaitu dari segi politik, orang wanita nampaknya dia masih belum dapat menguasai politik, iaitu mempunyai nilai yang rendah hingga 0.6 saja. Jadi di sini dilihat data ini diperolehi daripada data banci penduduk dan perumahan. Semasa saya mula-mula berada di UKM dulu, masa saya mula-mula belajar, ya, mantan pensyarah di UKM iaitu Profesor Dr. Asma Ahmad, dia memberi semua maklumat dan data-data yang ada apabila dia bersara kepada saya, masih lagi memberikan saya satu dokumen yang sangat berharga, iaitu borang soal selidik bagi banci penduduk dan perumahan pertama. Jadi bila kita lihat borang soal selidik untuk banci penduduk dan perumahan itu, soalannya banyak, panjang, ya. Jadi kalau misalkan enumerator tu mungkin akan melibatkan 1 jam, 1.5 jam dan sebagainya untuk jawab semua soalan, ya. Jadi keterdapatan ataupun data-data yang diperolehi itulah kemudian diproses, dianalisis, disediakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dan kemudian diberikan kepada pihak-pihak berkepentingan, iaitu untuk membentuk dasar-dasar yang ada pada hari ini. Okey, next. Jadi di sini sebenarnya, ya, boleh nampak ke? Boleh besarkan sikit ke moderator? Okey. Ya, bila kita sebut tentang dasar-dasar tadi, skrin dia bersatu, ya. Okey, terima kasih. Sebab saya tak familiar dengan Webex ni. Okey. Jadi bila kita lihat sebenarnya di dalam data ini, ya, kita jangan terlalu taksub untuk menerokai pelbagai blok-blok, sedangkan kita ada satu sumber data dan relevan yang perlu diterokai oleh semua ahli geografi manusia, iaitu berdasarkan data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia ini sendiri. Bila kita nak tentukan tadi dasar-dasar dalam bentuk kesihatan contohnya, kita ada 5 sebab kematian utama mengikut jantina. Jadi walaupun kita katakan sebab kematian itu berbeza-beza dan juga mempunyai kesamarataan kadang-kala, tetapi sebenarnya bila kita lihat di sini, ya, 5 sebab kematian mengikut jantina itu, kalau lelaki, punca utama dia apa ni? Ya, punca utamanya ialah disebabkan oleh sakit jantung. Kenapa, ya? Di sini dilihat. Jadi kalau lelaki ialah sakit jantung, manakala bagi wanita ialah pneumonia ataupun demam dan sebagainya. Jadi apakah punca yang menyebabkan perkara-perkara ni berlaku? Jadi kalau dalam kelas secara terbuka dia sangat menarik lah, sebab ramailah akan sebut sakit jantung lah, sebab hari-hari nanti balik rumah isteri dia cakap banyak-banyak, betul dapat gaji habis, tak boleh balik rumah, keluar dan sebagainya. Sebab itulah heart attack dan sebagainya. Ya, ini adalah penyakit dalam senyap, ya, pembunuh dalam senyap. Penyakit jantung yang utama, manakala bagi yang wanita pula adalah pneumonia. Jadi data-data ini, ya, data-data ini sudah ada dalam perangkaan, tetapi kita, ya, pengkaji, penulis, bloggers dan sebagainya menggunakan data-data ini dan diinterpretasi mengikut kepentingan masing-masing. Bila sebut tentang isu kependudukan ini, ya, mereka menggunakan data-data ini kerana data-data ini diberi secara umum dengan pernyataan-pernyataan umum. Contohnya ialah 5 kematian utama, ya, punca kematian utama bagi lelaki. Antaranya ialah
sakit jantung, pneumonia, kemudian ada masalah-masalah lain dan sebagainya. Tetapi tidak ada interpretasi. Interpretasi itulah yang diberikan. Sakit jantung ni disebabkan masyarakat Malaysia obes dan sebagainya. Kalau ia merupakan kajian yang berasaskan fakta, tidak mengapa. Tetapi ramai yang suka baca tajuk kemudian buat ulasan. Itu trend terkini. Trend terkini ni salah. Ya, kalau dalam akademia ni salah secara totalnya. Kalau yang kat luar yang awak panggil netizen lah, orang awam lah sebagainya, dia perlu diberikan pendidikan. Tapi pendidikan bagaimana? Sebab manusia ini sifatnya ialah apabila ia tidak mempunyai kaitan dengan kepribadian atau keluarganya, maka dia tidak ambil tahu. Tetapi kemudian bila ada berlaku sesuatu, maksudnya dalam ahli keluarga saya sudah mula dikesan ada sejarah sakit jantung, sakit dan sebagainya, mula cek bagaimana nak rawat, apa daun yang boleh minum, daun sirih pagi, daun serai tengah hari, daun petang kan. Jadi untuk peningkatan tahap kesihatan tu. Ini yang kita katakan apa kerelevanan ni. Jadi di sinilah kemudiannya dasar-dasar kesihatan negara juga mengukur dan mengambil kira. Daripada data penduduk ini juga kita lihat bahawa dalam data dasar kesihatan negara itu ya di bawah IKK iaitu Indeks Kualiti Hidup, kalau dulu kita ada satu kolom iaitu kematian bayi di bawah 5 tahun. Tetapi kemudiannya telah pun dikeluarkan. Kenapa? Ini telah menunjukkan bahawa kematian bayi itu sudah menurun secara perlahan-lahan disebabkan oleh teknologi dan juga kebolehan dalam tahap kesihatan negara. Di dalam pendidikan contohnya, dulu kita ada kadar buta huruf tetapi kemudiannya telah pun dikeluarkan. Kenapa? Kadar buta huruf itu merupakan suatu kajian yang hampir kita sebut sebagai kajian terpencil di dalam Malaysia sebab data-data menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sudah boleh membaca. Dia dah kenal huruf lah, dia tidak buta huruf. Okay, next. Jadi apa relevannya data-data demografi ini dalam kependudukan negara juga? Ya, ia menunjukkan bahawa di sini, ya, ini dalam infografik. Ya, di dalam saya dah jadi macam ejen Banci Penduduk dan Perumahan dah pula kan ni mempromosikan Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey, ni iklan tak berbayar tetapi ini sumber utama ya. Okey, dia perangkaan sebab kematian contohnya yang saya sebutkan tadi ya. Disebabkan oleh sakit jantung, ada berlakunya stres, kemudian berlaku pneumonia dan sebagainya. Dan di dalam kajian-kajian data-data kematian itu juga menunjukkan dalam kumpulan komposisi 0 hingga 14, 15 hingga 40, 41 hingga 59, 60 tahun ke atas itu, apakah indikator yang menjadi indikator utama bagi punca kematian. Bila sebut 3.3% itu ialah disebabkan kemalangan yang menyebabkan kematian kanak-kanak di bawah 0 hingga 14 tahun. Di sini dasar yang digunakan oleh mantan Menteri Pengangkutan kita iaitu mewajibkan penggunaan baby car ataupun car seat kanak-kanak di dalam kenderaan awam. Ya, praktik ini telah pun dipraktikalkan. Maksudnya praktikal ini telah pun dipraktikkan di negara-negara barat bagi mengurangkan risiko kematian kanak-kanak apabila berlakunya kemalangan kenderaan. Jadi inilah yang menyebabkan menteri tersebut di dalam kementeriannya, bukan secara individu lah, dia mesti di bawah kementeriannya, telah pun mewajibkan bahawa penggunaan kerusi kanak-kanak adalah mandatory. Ya, tapi hari ini masih lagi tidak adalah disebabkan oleh perubahan politik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ia bukan merupakan satu sintesis ataupun satu tindakan membuta tuli yang disebut, esok kena pakai tali pinggang, tak boleh tukar kasih dan sebagainya. Tidak, ini datang daripada data penduduk kita, demografi. Apa yang menyebabkan kematian? Kematian itu yang paling tinggi ya. Kematian lain ada sebab 0 hingga 14 tahun ini berlaku kematian kanak-kanak di nursery contohnya, kematian kanak-kanak kecederaan semasa bermain, semasa tidur dan sebagainya. Walau bagaimanapun
3.3% ini menunjukkan ia adalah disebabkan oleh kenderaan tadi. Ya, begitu juga dengan 15 hingga 40 tahun. Sebab tu ada makan tali pinggang dan sebagainya. Jadi sebenarnya undang-undang itu diubah dari masa ke semasa mengikut kepada dapatan data-data dalam bentuk demografi yang kita perolehi. Okey, next. Kerelevanan ini juga ialah untuk perancangan dasar negara iaitu penuaan penduduk. Negara kita sedang menuju kepada negara menua total menjelang 10-20 tahun akan datang. Apabila negara kita capai pada 15%, maka negara kita ialah negara tua total lah. Dalam kategori tua itu sendiri pun ada 3 peringkat penuaan penduduk, tapi saya tak nak bincang tentang penuaan penduduk ni. Kemudian tentang masalah pengangguran. Mengapa kita perlukan data-data ini dengan masalah pengangguran? Universiti dibelenggu dengan data-data tentang GE. Ya, graduate employment. Keluar nanti, anda keluar ni sebelum grad isi dalam borang tulis telah bekerja, tidak bekerja. Kalau tidak, tak boleh ambil jubah. Tu tujuan dia, anda kata isi untuk ambil jubah, tetapi anda tidak faham bahawa keperluan mengisi borang tersebut ialah memberi menentu ukur kepada pihak pentadbir, pihak KPT, pihak kerajaan untuk menentukan bahawa anda merupakan kumpulan yang employ ni mempunyai pekerjaan atau tidak setelah mempunyai itu. Apa kaitan data ini dengan data dalam kependudukan? Kita dah pergi jauh ni. Ni sebab apa kuliah kalau dia ada banyak tapi dah kena short sebab isu kerelevanan. Kalau sebut relevannya tadi saya ambil satu isu, saya kupas lebih dalam, tetapi sebab saya nak tunjukkan kepada semua pelajar bahawa terdapat banyaknya isu-isu kerelevanan data-data demografi ini dalam perancangan negara. Jadi masalah pengangguran ini memang GE itu, graduate employment itu, employability itu diperolehi daripada IPT, IPTA, IPTS masing-masing. Walau bagaimanapun bilangan produktif age ataupun kumpulan umur produktif iaitu umur 15 hingga 22 yang mempunyai pengajian di peringkat rendah, sederhana hingga tinggi itu diperolehi daripada data banci penduduk dan perumahan. Jadi dalam demografi, bila sebut tentang kelahiran, kematian dengan migrasi, semua kata, oh kalau buat kajian dengan saya, tu tentang beranak je lah, tentang lahirkan anak, tentang mati, tentang migrasi. Tidak. Di dalam demografi tu, dia ada banyak elemen-elemen yang lebih mikro sifatnya di dalam tu tadi. Jadi kena terokai lebih mendalam lagi. Kemudian masalah pengurusan warga asing, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dan juga penderaan kanak-kanak. Bila sebut masalah pengurusan warga asing, bila nampak saja satu laporan dalam media sosial menunjukkan kedatangan warga asing daripada Bangladesh 3 kapal terbang. Oh, ni sebab nak pergi daftar dapat rumah baru lah ni, IC lah dan sebagainya. Tidak. Cuba lihat dalam konteks yang berbeza. Negara kita daripada negara membangun sedang menuju kepada negara maju. Salah satu indikator bagi negara maju itu selain daripada bilangan penduduk yang mencecah 32 juta ini ialah kepada kapasiti pembangunan dan KDNK negara. Jadi untuk mencapai KDNK negara itu, maka negara kita memerlukan pertumbuhan pembangunan dalam konteks yang lebih besar. Bagaimana nak buat bangunan-bangunan? Cuba pejam mata seminit aja fikirkan. Kalau lepas ni keluar tak ada kerja, sanggup tak angkat bata, ya, angkat pasir, tolong buat makmal baru dekat belakang dewan kuliah anda masing-masing. Semua tak nak. Semua sanggup pergi pakai baju pink, food panda, bawa motor, hantar makanan dan sebagainya. Jadi siapakah kumpulan tidak bukan pakar ini yang akan menguruskan, ya, nak buat bangunan-bangunan, nak potong kelapa sawit dan sebagainya di dalam negara kita. Kalau anda sebagai kumpulan yang produktif, muda ini sanggup untuk mengambil tempat mereka, maka bolehlah dicadangkan dalam masalah pengurusan warga asing dikurangkan supaya rakyat Malaysia boleh mengambil alih tenaga tidak aktif tadi ataupun bukan pakar. Okey, next. Di sini juga dalam kerelevanan demografi dalam perancangan negara ini, dia nak mengukur juga tentang perubahan kualiti hidup. Kajian kemiskinan bandar.
Di dalam laporan banci penduduk dan perumahan, kita memperolehi data pendapatan penduduk. Di situlah kemudiannya ditentu ukur dan disebut sebagai B40, M40, kumpulan asnaf dan sebagainya. Ya, jadi di situ kita tahu daripada data penduduk itu kita tahu bahawa kemiskinan bandar. Oh, kalau RM4,000 itu duduk di bandar, dia miskin bandar. Jadi awak miskin bandar. Kalau awak graduate, awak keluar memang awak miskin duduk dekat bandar. Sebab bila graduate tak ada gaji RM4,000 ke atas. Mesti pertamanya RM2,000, RM3,000 dan sebagainya. Ya, jadi kajian kemiskinan bandar itu diperolehi daripada data-data banci penduduk dan perumahan itu. Kemudian ialah untuk menaik taraf sosioekonomi rakyat, perkembangan pembangunan alam sekitar dan kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan. Di sini satu contoh yang saya nak tunjuk yang menarik. Bila kita lihat di dalam kelahiran tadi, fertility. Ya, apa kaitan fertility? Fertility, mortality, kemudian migrasi. Tapi cerita panjang tentang bandar, tentang rakyat, tentang morbiditi. Okey, cuba lihat semula. Ya, apabila masyarakat pada tahun 19 pada tahun 2000 saya lahirkan anak saya 2010. Okey, 2010 ya. Sebelum 2010 begitu banyak permintaan untuk meningkatkan jumlah cuti bersalin di dalam kalangan pekerja awam dan sebagainya. Cuti bersalin ialah bersamaan dengan 60 hari atau 2 bulan. Ya, bila mohon dalam wakil-wakil yang naik ke kabinet dan sebagainya ditolak. Sehinggalah pada tahun 2010 apabila laporan banci penduduk dan perumahan 2010 keluar dan melihat bahawa bilangan kelahiran, purata kelahiran ialah 1.98 ataupun 2 orang anak bagi setiap pasangan. Jadi di situ kalau kita lihat tadi 60 hari bersamaan dengan 5 orang anak, maksudnya dia dapat bercuti selama 10 bulan. Dalam kapasiti ini, apabila keluar sahaja data penduduk dan perumahan, dia menunjukkan 2 orang anak, maka dengan 5 kelahiran, dia masih lagi tidak mencapai tahap ataupun maksimum. Ya, dia ada 2 orang je anak. Maksudnya kalau dia bercuti 3 bulan, dia hanya bercuti 6 bulan saja dan kerajaan masih lagi mempunyai keuntungan sebanyak 4 bulan produktiviti wanita. Ini dipengaruhi oleh umur perkahwinan pertama wanita. Banci penduduk dan perumahan pada tahun 2020 menunjukkan purata umur perkahwinan pertama UPP wanita ialah pada umur 29.8 iaitu pada umur 29 tahun. Ni purata. Mungkin awak kahwin 22 tahun, 23 tahun. Dia panjang nak cerita ni kan. Jadi bilangan-bilangan fertility ini, kadar kelahiran ini, kadar perkahwinan ini mempengaruhi kepada akta-akta dan juga peruntukan-peruntukan yang diluluskan kerajaan. Ya, kalau masa sebelum 2010 dulu, sekiranya anda melahirkan anak, diluluskan dengan cuti 3 bulan atau 90 hari. Ya, kena faham bahawa cuti itu bukanlah bermaksud 3 bulan bagi keseluruhan anak yang dimiliki. Kalau anak itu dimiliki sebanyak 3 orang, 3, 6, 9, maka anak keempat, wanita itu hanya layak untuk mendapat cuti bersalin sebanyak sebulan tanpa bergaji. Kalau dia nak lebih, maksudnya dia tanpa gaji. Ni kena masuk kelas, kita kena buat kelas lain lah. Dr. Yazid dia panjang bab-bab kira-kira anak ni. Okey. Jadi maksudnya dekat sini, inilah peranan daripada fertility number tadi mempengaruhi kepada akta-akta dan juga kelulusan yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Sebab itu hari ini kita lihat bahawa dengan 1.98 atau 2 orang anak bagi setiap keluarga itu, maka sekiranya wanita itu mengambil cuti maksimum 3 bulan dan 3 bulan, dia masih lagi memberi kepada kerajaan pulangan 4 bulan produktif waktu dia. Okey, next. Ada 10 minit je lagi kat saya ni. Ya, moderator. Okey, ini ialah siri masa data anggaran penduduk jumlah yang menunjukkan kepada trend pertumbuhan penduduk yang boleh anda semua rujuk di dalam laporan banci dan penduduk perumahan. Next.
indikator penduduk ini menunjukkan kepada tadi 28.6 juta kepada 41.5 juta menjelang 2040, dan perubahan struktur penduduk yang di bawah sekali itu yang saya sebutkan tadi, iaitu pada tahun 2010 hingga 2040 nanti apabila negara kita mencapai pada warga tua 14.5%. Jadi relevannya kepada pembangunan negara, pembangunan yang bagaimanakah perlu kita perolehi, dan seterusnya ia akan memberi kesan kepada nisbah tanggungan penduduk dan juga cukai yang perlu kita bayar untuk menampung kepada keperluan kumpulan nisbah tanggungan. Okey, yang last slide please. Okey, jadi kesan daripada perubahan struktur umur penduduk ini, dia akan meningkatkan umur penengah. Umur penengah ini pada tahun 2040 nanti umur penengah adalah 38.3 tahun. Itu peningkatan sebanyak 12 tahun bagi tempoh 30 tahun. Apa umur penengah ini? Kumpulan-kumpulan yang produktif yang akan menanggung kepada kumpulan 0 hingga 14 dan juga kumpulan tua 65 tahun ke atas. Kemudian peningkatan nisbah tanggungan. Kalau pada tahun 2019 ini kita sedang menanggung 47.8%, iaitu kumpulan 0 hingga 14 hingga dan tua itu, menjelang 2040 anggaran akan meningkat hingga 49.5. Jadi bilangan penduduk dalam kumpulan umur muda dan umur tua ini perlu ditanggung bagi setiap 100 orang dalam kumpulan umur bekerja. Jadi maksudnya di sini kita lihat bahawa dalam 100 orang yang bekerja tu, dia perlu tanggung kepada satu kumpulan nisbah tanggungan tadi tu. Jadi kesannya kepada pembangunan dan perancangan negara, sekiranya negara kita tidak dapat membawa masuk pelabur, sekiranya negara kita tidak dapat membawa masuk bukan ad hoc, maka negara kita tidak akan kita panggil terkecuali atau berkemungkinan cukai yang sekarang ini pihak kerajaan kenakan kepada pekerja-pekerja pejabat awam sebanyak 11% itu mungkin bertambah. Jadi pada masa tersebut, sekiranya nisbah tanggungan yang meningkat ini tidak ditangani bersama dengan peningkatan pelabur-pelabur itu, maka awak akan menyebut tentang inilah pemimpin yang baru ni, naik cukai pendapatan pula dan sebagainya. Sebenarnya ia adalah kesan daripada bilangan-bilangan di dalam demografi itu, dan akhirnya pada tahun 2020 ini sebenarnya negara kita sudah pun mencapai pada penduduk umur tua 65 tahun dan ke atas dengan kapasiti 7.2%. Jadi janganlah bila kita sebut tentang perkara-perkara ini, ada yang menyebut tentang perlulah ada banyak rumah kebajikan orang tua dan sebagainya. Saya tak nak duduk kat situ, saya nak duduk rumah saya sendiri. Jadi ini adalah kesan daripada nombor-nombor ataupun relevannya demografi itu di dalam perancangan negara. Jadi saya rasa saya dah lebih 1 minit, Cik Moderator. Minta maaf. Okey. Jadi saya kembalikan kepada saudari Siti Syarah. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rosniza Azmi atas pembentangan yang telah disampaikan oleh beliau itu tadi. Seterusnya, program ini diteruskan lagi dengan pembentangan kedua yang bertajuk Malaysia di Ambang Penuaan yang akan disampaikan oleh Dr. Nik Fitri Matno. Sebelum itu, saya akan memberitahu serba sedikit tentang Dr. Nik Norliati. Beliau merupakan pensyarah kanan di bahagian geografi di Pusat Pendidikan Jarak Jauh dari Universiti Sains Malaysia. Beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda geografi, ijazah sarjana sastra demografi dan ijazah doktor falsafat geografi penduduk dari Universiti Sains Malaysia. Bidang kepakaran beliau ialah demografi dan penuaan penduduk. Tanpa melengahkan masa, dijemput Dr. Nik Norliati untuk memulakan perbentangan beliau. Masa yang diberikan untuk membentang ialah selama 45 minit. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Siti Sarah. Boleh tengok slide saya? Boleh nampak tak? Boleh, Doktor. Boleh. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Yazid
atas jemputan untuk seminar. Dan juga kita dah dengar pembentangan yang menarik daripada Dr. Azni yang berkenaan dengan demografi. Jadi kesinambungan daripada yang kita dah dengar tadi mengenai demografi dan kependudukan. Jadi topik penuaan merupakan topik yang penting lah, dan sekarang ni pun Malaysia diambang penuaan. Maksudnya kita sedang menuju ke arah negara menua. Dan dianggarkan kita akan menuju ke negara menua pada tahun 2030 apabila jumlah penduduk 60 tahun dan ke atas ialah 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk. Okey. Jadi sebenarnya Dr. Azni banyak membincangkan tentang data-data demografi dan juga kerelevan topik demografi. Jadi untuk di sini saya nak bincang mengenai penurunan kesuburan di Malaysia. Yang ni saya sentuh sedikitlah supaya kita boleh nampak tentang situasi penuaan penduduk di Malaysia, dan juga situasi penuaan ni adalah statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, dan juga kita akan lihatlah tentang isu dan juga kesan daripada peningkatan penduduk menua ataupun warga emas lah. Okey, jadi bagi memahami tentang penuaan penduduk, perkara pertama yang perlu diberbincangkan adalah kenapa ianya berlaku, kenapa warga menua di Malaysia semakin meningkat. Okey. Jadi untuk yang pertama, kalau kita lihat kepada kadar kesuburan jumlah ataupun total fertility rate yang menunjukkan penurunan dan pada tahun 2020 TFR di negara Malaysia adalah 1.8 kanak-kanak bagi wanita reproduktif, iaitu yang berumur 15 hingga 49 tahun. Okey, sepatutnya kita perlu TFR ini perlu berada di sepatutnya kena lebih daripada 2.1 kanak-kanak ni. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni pun kalau kita tengok TFR ini berada di bawah paras pergantian 2 kanak-kanak. Maksudnya setiap keluarga itu ada 1 hingga 2 orang anak sahaja. Jadi sebenarnya penurunan kesuburan ini dia akan memberi kesan kepada pertambahan penduduk menua. Okey. Kalau kata sekarang ni 1.8 kanak-kanak per wanita reproduktif, jadi anak itu tidak dapat menggantikan ibu dan juga pasangan dia. Okey, boleh faham tak? Jadi kalau kita tengok di negara maju pun TFR semakin menurunlah, dan kebanyakannya berada 1.8 ataupun 1.4 kanak-kanak per wanita. Okey, yang ni disebabkan oleh banyak perkara lah. Nanti kita akan lihat satu persatu tentang faktor penurunan kadar kesuburan. Okey. Jadi di sini saya senaraikanlah beberapa faktor kepada penurunan TFR, sekaligus faktor-faktor inilah yang menyumbang kepada peningkatan penuaan penduduk di Malaysia. Okey. Yang pertama adalah dari segi peningkatan taraf sosioekonomi penduduk. Okey. Dalam peningkatan taraf sosioekonomi ni banyak perkara lah Mungkin dari segi peningkatan taraf pendidikan, peningkatan taraf pekerjaan, infrastruktur, peningkatan taraf hidup dan sebagainya. Jadi kesinambungan daripada peningkatan taraf sosioekonomi penduduk ni, dia telah akan menyebabkan peningkatan penyertaan wanita dalam tenaga buruh, sekaligus bila wanita ataupun lelaki dia punya taraf pendidikan dan juga taraf pekerjaan yang lebih baik, jadi dia akan memberi kesan terhadap peningkatan umur perkahwinan pertama. Dan kalau kita lihat sekarang ni pun sama ada lelaki ataupun wanita, dia punya umur perkahwinan pertama semakin meningkat dah. Kalau tak silap saya, sekarang ni pun purata umur perkahwinan pertama bagi lelaki 27 kot.
Kalau tak silap lah. Perempuan 27 tahun tak? Dr. Azni, betul tak? Okey. Seterusnya, apabila dah mementingkan kerjaya, ya, jadi mereka terpaksa mengecilkan saiz keluarga dengan mengamalkan amalan perancang keluarga. Jadi perkara-perkara ni, faktor-faktor ini telah menyebabkan berlakunya penurunan TFR di Malaysia sekaligus menyebabkan peningkatan penuaan penduduk di Malaysia. Jadi apa dia kesan daripada penurunan TFR ini? Okey. Yang pertama, yang ni pun Dr. Azni dah sebut bahawa apabila berlakunya penurunan TFR ini, dia akan menyebabkan bilangan penduduk muda semakin menurun, iaitu penduduk yang berumur 0 hingga 14 tahun dan bilangan penduduk tua 60 hingga 60 tahun dan ke atas semakin meningkat. Okey. Dan apabila TFR ini menurun, nisbah tanggungan muda dan juga tua juga meningkat. Maksudnya, yang ini pun Dr. Azni dah sebutkan bahawa golongan yang bekerja, ya, 15 hingga 64 tahun terpaksa menanggung golongan muda dan juga golongan tua. Dan memang kalau kita lihat sekarang ni pun nisbah tanggungan itu semakin meningkatlah, okey, disebabkan oleh penurunan TFR ini. Okey, ini adalah ringkasan statistik penduduk di Malaysia. Ini juga saya ambil daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, ya. Okey. Dan dianggarkan dan dikatakan bahawa bayi yang lahir pada tahun 2018 dijangka hidup sehingga umur 75 tahun. Okey. Dan kalau kita lihat jangka hayat bagi lelaki ini, bagi perempuan adalah lebih tinggi berbanding lelaki. Jadi tak dapat dinafikanlah bahawa kalau sekarang ni kita tengok data statistik menunjukkan warga tua wanita ini lebih ramai daripada warga tua lelaki. Okey, dan jangka hayat ketika lahir bagi lelaki ialah 72.7 tahun dan manakala wanita ialah 77.6 tahun. Dan bagi penduduk yang berumur 65 tahun, dia dijangka boleh hidup selama 15 tahun bagi wanita lelaki dan 17.2 tahun lagi bagi wanita. Dan kalau diikutkan Dr. Azni, kalau ikutkan kita pada tahun 2020 kita jumlah penduduk adalah jumlah penduduk tua adalah 10.7% daripada keseluruhan jumlah penduduk di Malaysia. Okey. Jadi kita memang sedang menuju ke arah penduduk menua lah, ke arah negara tua. Okey. Jadi kalau kita lihat data statistik daripada Jabatan Perangkaan yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk menua daripada tahun 1970 dan ini anggaran, okay, yang ni anggaran pada tahun 2019 0.3%, tetapi sekarang 2020 ialah 10.7% bagi warga emas di Malaysia. Okey. Dan kalau ikut negeri Johor, Selangor dan Perak ni pada tahun 2020 dia baru masuk sebagai negeri tua. Maksudnya penduduk di Perak ini warga emas dia 60 tahun dan ke atas ini ialah 15% daripada keseluruhan jumlah penduduk yang ada di negeri Perak. Okey. Jadi Dr. Yazid di Perak ni sekarang ni dan di Perak ni banyak perancangan yang telah dilakukanlah untuk memenuhi infrastruktur tentang keperluan penduduk di negeri Perak sendirilah. Okey. Dan ini adalah data mengikut negeri. Kalau kita lihat di Johor, okey, yang saya sebutkan tadi di Johor, Selangor dan juga Perak yang menunjukkan tentang negeri tua. Maksud dia jumlah penduduk 60 tahun dan ke atas ialah 15% daripada keseluruhan penduduk. Okey,
Seterusnya, okey, kalau kita tengok daripada piramid penduduk di Malaysia, ini adalah perbandingan antara tahun 2000 dan tahun 2001. Okey, kalau kita tengok kepada piramid penduduk pada tahun 2000, kita dapat lihat bahawa okey, perbandingan dua ni maksudnya dalam kumpulan umur 0 hingga 14 tahun dia menunjukkan penguncupan okey, pengurangan jumlah lah. Tetapi kalau kita lihat bagi penduduk penduduk yang berumur 60 tahun dan ke atas, ia menunjukkan pengembangan ataupun pertambahan peratusan penduduk lah. Okey. Begitu juga di piramid penduduk di dunia, kalau kita lihat dia menunjukkan tentang penguncupan tentang jumlah bilangan golongan muda dan penambahan bilangan peratus bagi penduduk 60 tahun dan ke atas. Okey. Jadi apa yang akan berlaku sekiranya penduduk menua semakin meningkat di Malaysia? Jadi kita dah lihat bahawa memang statistik menunjukkan peningkatan penduduk menua ataupun penduduk warga emas di Malaysia, okey, disebabkan oleh penurunan TFR itu. Okey, jadi ada beberapa isu dan juga kesan daripada peningkatan penduduk menua. Okey, yang ni saya tak nak sentuh tentang kekurangan pekerjaan, kekurangan tenaga buruh apa semua, tapi saya lebih melihat kepada penyediaan sokongan yang perlu disediakan oleh ahli keluarga, okey, terutama anak-anak, sokongan daripada masyarakat dan negara, okey, dan ia merangkumi sokongan dari aspek sosial, ekonomi dan juga fizikal, okey. Jadi memandangkan negara Malaysia sedang menuju ke arah negara menua, memang perbincangan mengenai sokongan terhadap warga emas ini menarik perhatian dan juga menarik perhatian pengkaji-pengkaji terutama yang berkaitan dengan kesihatan dan kependudukan tentang penyediaan sokongan yang harus disediakan lah, okey. Terutamanya kalau kita tengok memang warga tua ni mengharapkan ahli keluarga, okey, terutama anak-anak untuk menjaga mereka lah, okey, apabila tua, dan mengharapkan sokongan sosial iaitu sokongan dari segi emosi, okey, seperti berbual-bual menghubungi mereka melalui telefon, menemani. Seterusnya adalah menyediakan sokongan ekonomi. Yang ni keluarga juga, terutama anak-anak, perlu menyediakan sokongan ekonomi kepada warga emas, terutama dari segi bantuan keuangan, okey, dan negara itu sendiri perlu menyediakan peluang pekerjaan kepada warga emas akibat daripada peningkatan warga emas. Dan seterusnya adalah dari segi sokongan fizikal iaitu lebih kepada kemudahan infrastruktur yang bersesuaian dengan keperluan warga emas. Okey, dan kalau kita lihat keluarga itu sendiri mungkin boleh menyediakan tempat tinggal ataupun menyediakan bilik tidur ataupun bilik air yang bersesuaian dengan keperluan warga emas. Okey. Jadi adakah kita telah bersedia menghadapi warga emas yang semakin meningkat? Kalau diikutkan kita sebagai negara Malaysia sendiri pun banyak juga dasar-dasar yang berkaitan bagi menjaga kebajikan warga emas. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini pun beban ataupun tanggungjawab perlu diambil kira oleh keluarga itu bagaimana untuk menyediakan sokongan dan juga penjagaan terhadap warga emas. Okey, tadi kita dah lihat bahawa peningkatan pendidikan, peningkatan taraf pekerjaan telah menyebabkan berlakunya penghijrahan anak-anak dari kawasan luar bandar, terutama dari kawasan luar bandar ke bandar bagi bekerja lah, okey.
bagi untuk bekerja. Jadi mereka terpaksa meninggalkan ibu bapa, okey, ibu bapa tua, tinggal seorang diri. Tetapi kalau katalah anak tidak dapat menjaga warga tua, kita juga mengharapkan komuniti itu ataupun masyarakat itu berperanan penting bagi sama-sama membantu menjaga warga emas itulah, terutamanya bagi warga emas yang tinggal seorang diri, okey, selepas kematian pasangan ataupun tinggal seorang diri disebabkan oleh tidak berkahwin dan juga tidak mempunyai anak. Jadi di sini saya suka highlightkan tentang peranan ahli keluarga dan juga peranan komuniti ataupun masyarakat setempat itu sendirilah untuk kita sama-sama memberi sama-sama memberi sokongan terhadap warga emas lah. Okey. Jadi kesimpulan dah. Jadi secara kesimpulannya semua pihak perlu sedar tentang peningkatan penuaan penduduk di Malaysia dan tanggungjawab penjagaan warga emas ataupun warga menua itu tidak hanya dibebankan kepada keluarga sahaja, tetapi semua pihak terutamanya komuniti perlu sama-sama mengambil berat tentang warga emas demi kesejahteraan hidup mereka. Okey, sebelum saya akhir, boleh tak student bagi refleksi tentang seminar kependudukan? Okey, kat sini juga pelajar boleh bagi soalan ke, kalau ada apa-apa nanti saya akan share link dekat dekat chat. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nid Nurliati atas pembintangan yang telah disampaikan oleh beliau itu tadi. Setelah selesai dua pembintangan itu tadi, oleh itu tibalah masa untuk sesi soal jawab. Bagi semua hadirin yang ingin mengajukan soalan kepada ahli panel kita berdasarkan dua pembintangan itu, bolehlah bertanya secara langsung dengan membuka mic atau boleh type di ruangan chat dan nyatakan soalan diajukan kepada siapa agar memudahkan ahli panel jemputan kita untuk menjawab soalan anda. Dipersilakan. Ada sesiapa yang ingin mengajukan soalan? Soalan untuk saya, macam mana saya nak tengok soalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Saya ada soalan. Bolehkah panel sama ada panel 1 atau panel 2 doktor kupas mengenai isu pasangan pasangan perempuan yang lebih tua berbanding lelaki. Sebab kita tahu kalau pasangan perempuan tu lebih tua daripada lelaki, kemungkinan akan berlakunya kematian ataupun penurunan. penurunan. Dr. Azni lah, dia kaji pasal ni warga orang yang berkahwin lambat ni. Okey, terima kasih soalan yang menarik. Jadi untuk jawab soalan tu sebenarnya satu kita faham bahawa secara umumnya umur kesuburan wanita ialah 15 hingga 49 tahun. Ya, kalau lebih daripada 49 tahun tu ada faktor-faktor lain lah. Jadi apabila perkahwinan lambat, dia akan menyebabkan TFR lah, kadar kesuburan itu semakin merosot ya. Kalau 15 hingga 49 tu berapa tahun agak-agak? Boleh start dah nak suruh kira. Maaf lah. 15 hingga 49. 49 tolak 15. Moderator tengah kira tu moderator. 49 tolak 15 berapa? Okay.
Jadi kalau 49 tolak 15 ya, 9 tolak 5 4 kan, 4 tolak 1 3, okey. Jadi lebih kurang 34 35 tahun umur kesuburan bagi wanita. Jadi kalau dia berkahwin lewat, maksudnya kalau dia berkahwin pada 29 tahun hingga 49 tahun, maka kumpulan ini mempunyai umur reproduktif hanya 20 tahun je. Jadi 20 tahun, jadi dengan adanya umur reproduktif 15 hingga 49 tadi, kita kira 1.98. Jadi kalau total fertility rate itu makin menurun, ya, kalau kesuburan ni kita kira wanita, ya, 15 hingga 49. Kita tak kira lelaki. Lelaki dia lebih muda, dia kahwin dengan wanita tua pun, umur kesuburan itu masih lagi dikira pada wanita. Kalau lelaki tua ni kahwin dengan wanita muda pun, umur kesuburan itu dikira pada wanita 15 hingga 49. Jadi pada soalan tadi, ya, kalau semakin lewat umur perkahwinan, dia akan mempengaruhi total fertility rate ataupun jumlah kesuburan kelahiran bagi wanita. Dan kesannya nanti dia akan cepat pergi pada apa yang Dr. Nick dah bincangkan, iaitu mempengaruhi kepada umur tua penduduk di Malaysia akan datang. Dr. Nick nak tambah? Tak ada. Ada soalan lagi? Ya, sebenarnya masa tak banyak. Jadi saya cadangkan kepada pelajar-pelajar untuk buat satu jadual sendiri sebenarnya. Kalau kelas saya cadangkan daripada peringkat awal. Ya, apakah umur ideal perkahwinan, ya, dan kemudian dengan selang 3 tahun umur kelahiran pertama, anda akan dapat menjawab bahawa apabila anak anda berumur 7 tahun, di manakah anda? Apabila anak anda berumur 20 tahun, di manakah anda? Dan apabila anda sudah capai pada umur tua iaitu 60 tahun, nanti adakah anda ini merupakan kumpulan yang boleh bersara dan berehat dengan betul-betul umur 60 tahun anda segi merupakan yang terambil keperluan hidup yang jadi itu dia ada table yang bolehlah buat pengiraan, ya. Okey, terima kasih. Seterusnya saya akan bacakan soalan yang terdapat di ruangan chat. Soalan ini diajukan untuk Dr. Nick. Okey, soalan dia mengenai dasar kependudukan 70 juta penduduk, pada pendapat doktor, adakah dasar tersebut akan tercapai memandangkan keluarga sekarang semakin mengecil? Kalau tercapai, bilakah anggaran Malaysia akan mencapai jumlah 70 juta penduduk? Okey, itu soalan untuk Dr. Nick. Soalan bonus. Okey, kalau ikutkan dasar kependudukan 70 juta ni sepatutnya kita kena capai pada 2020. Tapi kalau melihat kepada statistik penduduk sekarang memang kita takkan tercapai lah. Dan tak tahulah, mungkin kena ada dasar baru ke yang untuk menggalakkan orang berkahwin awal, beranak ramai, barulah dasar tu tercapai lah. Tapi kalau melihat kepada dasar, kita jauh lagi nak capai kepada 70 juta penduduk. Sebab disebabkan oleh tadilah penurunan TFR, okey. Tapi warga emas memang semakin meningkatlah dari tahun ke tahun. Okey. Ada nak tambah Dr. Yazid? Okey, kejap saya bacakan di ruangan chat. Okey, daripada Wan Muhammad Nur Syafiq. Saya berpendapat negara maju contohnya di Malaysia ni sangat mustahil setiap pasangan perlukan anak ramai kerana faktor kerja disebabkan kekangan masa dan kewangan untuk menampung keluarga. Setujukah Dr. Nick? Dia tanya pendapat Dr. Setuju Ya, tak? saya setuju. Saya setuju. Kalau ikutkan saya punya arwah supervisor saya, mesti dia suruh saya beranak ramai. Sebabnya dia marah orang sekarang ni tak nak beranak ramai dah. Kalau ikutkan memanglah kita pun sekarang ni setiap pasangan yang berkahwin tu cenderung untuk mengecilkan saiz keluarga. Maknanya ada jumlah anak antara
Kalau dapat seorang pun okey dah kot. Mungkin dia pun berbeza. Di kawasan luar bandar, kita boleh nampak dia punya TFR itu masih lagi tinggi lah kot. Okey, berbanding dengan pasangan yang tinggal di bandar lah. Disebabkan oleh peningkatan taraf hidup tadilah. Okey, adakah menjawab soalan? Sebenarnya kalau ikutkan Dr. Yazid dengan Dr. Azni lagi pakar penduduk. Boleh tanya. Menuju penduduk tua. Soalan lain cepat. Soalan lain. Bukan selalu dapat Yang penuaan tu boleh masuk exam Dr. Yazid. soalan bocor lah ni. Aduh. Soalan bocor. Nanti saya nak pelajar boleh bagi ni lah feedback dekat Padlet. Ada dah saya dah bagi dia punya link tu lah. Kat situ pun boleh tanya soalan. Semua tanya Dr. Nick. Okey, ada soalan lagi. Soalan kepada Dr. Nick. Kalau diperhatikan, golongan remaja kini komited terhadap dunia kerja, nak pegang duit sendiri. Ada pelajar yang belajar plus bekerja. Kesibukan kerja sehingga lambat kahwin. Adakah ini mampu menjadi penyumbang kepada peningkatan golongan tua untuk jangka masa panjang? Jadi macam mana nak selesaikan isu tak kerja, tak ada duit, sibuk bekerja, lambat kahwin? Aduh. Okey, kalau ikutkan, tadi pun saya dah terangkan bahawa peningkatan penduduk menua ni disebabkan oleh salah satunya penurunan TFR ni lah. Dan penurunan TFR ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ni lah yang tak lambat kahwin, okey, amalan perancang keluarga. Jadi macam mana nak selesaikan isu tak ada kerja, tak ada duit ni, saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Tapi memang kalau lambat kahwin ni dia akan memberi kesan kepada penurunan TFR sekaligus memberi kesan kepada peningkatan warga emas lah. Okey, ada ke Dr. Azni boleh jawab ke? Tak ada kerja, tak ada duit, sibuk kerja lambat kahwin. Itu memang jawapan dia lah. Okay. Okey, ada soalan lain? Okey, ada soalan daripada Saya nak tanya. Okay, Assalamualaikum Dr. Saya Khairi Anwar. Saya nak tanya adakah satu implikasi yang besar kepada negara kalau bila kita nanti mencapai status negara tua terhadap ekonomi? Adakah memberikan implikasi yang besar? Ya, sememangnya dia memberikan implikasi yang besar lah, terutamanya dari segi kekurangan tenaga buruh dan juga peningkatan terhadap nisbah tanggungan tu lah. Nisbah tanggungan tua tu, maksudnya golongan yang bekerja 15 hingga 24 tahun tu terpaksa menanggung beban terhadap warga emas lah, dan juga penyediaan sokongan terhadap warga tua, mungkin dari segi bidang kesihatan. Okey, penyediaan infrastruktur ke contohnya, memang dia memberi kesan lah kepada negara. Cuma mungkin kita boleh nampak yang penuaan penduduk tu sebenarnya boleh nampak dari sudut positif. Okey, peningkatan penuaan tu juga dia adalah impak positif daripada ni lah ya, akibat daripada pengurangan kadar kematian bayi, pengurangan kadar kematian ibu bersalin disebabkan oleh peningkatan taraf sosioekonomi negara kita sendirilah. Okey. Adakah menjawab soalan? Okey Doktor, cuma saya ada satu lagi soalan Doktor. Okey. Adakah sekarang ini adakah negara kita sudah bersedia dalam menghadapi negara tua? Sebab kalau kita tengoklah kebanyakan apabila dah pencen semua akan pulang duduk dekat kampung, tak nak duduk dekat bandar. Adakah kerana bandar itu tidak sesuai untuk golongan tua ataupun kita masih dari segi penyediaan infrastruktur itu tidak mesra warga tua sebenarnya? Di Malaysia, apa ada pendapat doktor lah? Okey.
Okey, kalau diikutkan, okey, contoh saya ambil contoh di negeri Perak Okey, negeri Perak pada tahun 2020 dia dah diisytiharkan sebagai negara tua. Okey, bila negeri Perak itu diisytiharkan sebagai negara tua, negeri Perak itu sendiri dia bersedia untuk menerima pertambahan warga tua. Itulah kalau kita tengok di Taiping dia ada macam penyediaan infrastruktur yang khas untuk warga tua itu sendiri. Dan di Malaysia sendiri pun kalau kita lihat memang bersedia. Cuma mungkin dari segi dasar, okey, dasar contoh kalau kita lihat sekarang ni pun banyak warga tua terabai Okey, jadi kita mengharapkan macam saya sendirilah yang buat kajian tentang penduduk mengharapkan ada satu dasar supaya maksudnya tak ada pengabaian oleh anak-anak terhadap warga tua. Kalau kita tengok di negara lain, dia memang ada satu dasar lah yang untuk memastikan bahawa anak-anak ni perlu menjaga warga emas. Yang pasal pindah dari bandar ke luar bandar itu saya tak ada jawapan. Cuma mungkin atas pilihan masing-masing lah. Dan kajian yang saya jalankan, biasanya bila dia orang duduk kat bandar, biasa dia orang tak mau pindah keluar bandar. Sebabnya anak-anak dah selesa dah duduk di bandar ni. Macam tu. Okey, terima kasih Doktor. Okey, soalan seterusnya, pandangan doktor tentang persediaan Malaysia dalam menghadapi penuaan penduduk bagi mengelak isu-isu kependudukan yang berlaku di Jepun. Okey, kalau kita lihat Jepun, dia punya jangka hayat dia adalah tinggi Jadi memang ramai warga tua di Jepun ni lah. Dan orang Jepun ni dia tak ada anak. Dia macam jadi bila dia tua dia mengharapkan pusat-pusat kebajikan ataupun komuniti lain untuk menjaga mereka ni lah. Okey, dan kalau kata ada anak pun, anak yang nak jaga dia pun tua juga. Dan ada satu isu yang kata yang buang warga tua atas gunung ke apa? Dia punya istilah tu lah. Tapi kalau kita tengok di Jepun, dia punya TFR dia memang lama dah menurun. Dan kalau kita lihat macam Prof. Dr. Sirati dia ada pergi di Jepun dan dia boleh tengok bila penduduk muda tak ada, banyak sekolah-sekolah terpaksa ditutup dan kampung juga terpaksa dimasukkan ke dipanggil. Maksudnya sebab dah tak ada orang dah. Maknanya warga emas yang paling ramai lah. Jadi dia memang memberi kesan terutamanya dari segi inilah tenaga buruh dan sebagainya. Doktor, saya ni nak tanya soalan daripada ni kawan saya. Dia bertanya, salam doktor, saya ada soalan. Tadi doktor ada nyatakan bahawa demografi penduduk berumur 65 tahun ke atas sekitar 7.3%. Adakah kemungkinan bahawa pihak kerajaan akan meningkatkan umur persaraan bagi penjawat awam dan swasta pada masa akan datang? Adakah Adakah perkara tersebut memberi kesan positif atau negatif kepada kerajaan dan kesan kepada graduan pada masa akan datang? Terima kasih doktor, terbuka kepada doktor. Apa dia soalan? Ulang balik, banyak sangat. Bagi poin penting je. Adakah kemungkinan berdasarkan apa yang doktor terangkan tadi, yang doktor nyatakan bahawa demografi penduduk berumur 65 tahun ke atas sekitar 7.3%. Adakah kemungkinan bahawa pihak kerajaan akan meningkatkan umur persaraan bagi penjawat awam dan swasta pada masa akan datang? Adakah perkara tersebut memberi kesan positif atau negatif? Okey.
Okey, kalau diikutkan tadi saya dah bagi tahu bahawa pada tahun 2020 jumlah penduduk 60 tahun dan ke atas ialah 10.7%. Okey, memang ada cadangan QPEX ke apa yang mencadangkan bahawa melanjutkanlah umur persaraan, tetapi ramai yang membantah ke Dr. Yazid kan? Sebab macam orang muda ramai marah lah sebabnya bila kita melanjutkan tempoh tempoh kerja tu, dia akan memberi kesan terhadap golongan muda tu lah ya, golongan yang bekerja. Tetapi maksud saya, maksudnya dia boleh buat lah, boleh adakan dasar tu untuk melanjutkan umur pekerjaan. Mungkin sekarang ni sampai 60 tahun, mungkin dia boleh lanjutkan sehingga 65 tahun ke disebabkan oleh peningkatan warga emas. Kalau kita tengok di jabatan-jabatan tertentu pun 62, 63 masih lagi bekerja disebabkan oleh dia punya kepakaran tu lah, bergantung kepada majikan masing-masing lah kot. Okey, ada lagi soalan daripada Nur Alia Sabarina. Assalamualaikum. Soalan untuk Dr. Azni. Adakah faktor penceraian sangat mempengaruhi wanita bujang untuk lewat berkahwin atau enggan berkahwin? Okey, terima kasih Alia. Sebenarnya faktor penceraian itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi wanita bujang untuk lewat berkahwin dan enggan berkahwin. Ya, selalunya ia adalah latar belakang keluarga lah. Dia tengok pengalaman itu yang mempengaruhi kepada keinginan dia berkahwin dan tidak berkahwin. Tetapi sebenarnya faktor-faktor lain, faktor pengantara lain lebih banyak mempengaruhi kepada kelewatan ingin berkahwin tak berkahwin tadi. Antaranya ialah belajar dan tadi TFR rendah tadi. TFR rendah itu sebenarnya merupakan faktor yang paling utama mempengaruhi kepada kelewatan berkahwin. Ini disebabkan berlakunya banyak keluarga sandwich. Apa maksudnya keluarga sandwich ni? Keluarga sandwich tu bila seorang wanita ni, bila awak berumur 22 tahun, awak telah tamat pengajian tetapi awak perlu menyara ibu bapa, adik-adik yang masih bersekolah dan dalam masa yang sama ada nenek dan sebagainya. Jadi maksudnya di situ bukan faktor penceraian itu yang mempengaruhi kepada lewat berkahwin tadi. Kalau tanya itu hanya satu sahaja sebab dia. Yang lain ialah disebabkan oleh faktor TFR. Tapi apa-apa pun kalau lambat berkahwin memang TFR akan jatuh. Dia sifil dia kena ingat macam tu. Kalau TFR jatuh, dia akan pergi pula penuaan penduduk meningkat. Dia tu dia punya sifil dia penduduk lah. Okey, ni ada soalan. Peranan komuniti. Okey, tadi saya dah terangkan bahawa kita untuk warga emas ni kita tak naklah meletakkan di bahu kerajaan semata-mata. Tetapi kita sebagai komuniti ni juga perlu mengambil berat tentang warga emas, terutamanya bagi warga emas yang tinggal di kawasan luar bandar, yang tinggal seorang diri ataupun di bandar pun. Okey, jadi kalau kita tengok, sebab itulah saya kata peranan komuniti tu penting bagi mengelakkan daripada warga emas yang terbiar, warga emas yang mengelakkan mereka mengalami sindrom empty nest ataupun sindrom sarang kosong. Apabila anak-anak dia berhijrah, dia akan rasa sunyi. Jadi komuniti ataupun jiran ni yang perlu berperanan penting untuk kesejahteraan warga emas lah. Dan kalau dilihat pada kajian saya di Jerantut Pahang, kalau kita tengok warga emas tu, bila anak-anak dia berhijrah, dia akan tinggal dia dengan pasangan saja, sama ada dengan isteri ataupun dengan suami, tetapi dia masih lagi rasa sunyi walaupun ada pasangan. Jadi bayangkanlah bagi warga emas yang tinggal seorang diri. Jadi bila ada jiran, jiran ni akan selalu datang, yang akan teman diorang mengaji, bawa pergi ke tempat kenduri, tolong beli barang-barang makan. Jadi benda tu dia akan menyebabkan mereka ni tak ada lah rasa sunyi. Dia masih lagi rasa dihargai lah. Jadi tu yang kita harapkan daripada komuniti. Kalau kita tengok di Penang, kalau di apartmen biasanya Cina,
Biasa dia akan duduk dua beradik sebab tak kahwin. Jadi jiran ni lah yang akan bantu beli barang, teman, borak-borak. Jadi dia akan rasa disayangi lah, tidak rasa apa emptiness tu lah. Okey, tu pentingnya sokongan komuniti. Mungkin anak pun kita tak boleh nak harapkan anak juga sebabnya disebabkan oleh penurunan TFR tu lah dan juga penghijrahan anak-anak ke bandar lah. Okey. Adakah menjawab soalan? Terbaik, terbaik. Banyak soalan ni kau tak jelas pula ni. Aduh. Tak apalah, seronok juga bincang pasal penduduk ni. Dan topik penduduk ni sebenarnya senang nak skor tak, Dr. Yazid kan? Sebab dia macam berlega-lega, macam isu-isu semasa je lah. Rasa ada lagi soalan tu, Sarah. Sila bacakan, Sarah. Zamri soalan tu. Soalan daripada Muhammad Zamri bin Muhammad Zan. Tadi doktor ada nyatakan yang peranan Yang komuniti. ni saya dah jawab dah. Yang ni saya dah jawab tadi. Pasal peranan komuniti. Soalan daripada Abdul Aziz kepada panel. Pada pendapat doktor, adakah persediaan menghadapi penduduk tua menghadapi kesukaran disebabkan situasi COVID-19 sekarang? Apa soalan dia? Menghadapi penduduk tua, menghadapi kesukaran. Adakah persediaan menghadapi penduduk tua menghadapi kesukaran? Okey, kalau diikutkan golongan warga emas ni adalah golongan yang berisiko lah, okey, kepada COVID. Jadi memang dia orang kena jaga betul-betul lah dia apa. Dan kalau kita tengok sekarang ni, dia orang kata dia orang takut nak pergi klinik. Sebabnya kalau ikutkan dia orang kan kena ada temu janji. Kencing manis, darah tinggi. Dan sekarang ni disebabkan oleh COVID, dia orang takut nak pergi klinik. Jadi pihak klinik tu terpaksa hantar ubat lah. Terpaksa hantar ubat dan dia orang pun tak pergi untuk check up tu. Jadi tu tak tahulah, mungkin ialah memang dia orang golongan berisiko kan. Kita tak salahkan dia orang lah bila tak pergi ke ikut temu janji apa semua tu. Cuma mungkin kerajaan pun dia ada dia punya perancangan lah, ada dia punya pelan tindakan lah untuk warga emas ni. Cuma yang tu saya tak memberi perhatian yang detail lah kepada warga emas dalam menghadapi situasi COVID tu lah. Mungkin nanti boleh buat kajian. Okey. Okey, seterusnya ada soalan daripada Muhammad Najib. Assalamualaikum Doktor ni, pada pandangan doktor, adakah warga emas merupakan negara atau ia merupakan permata negara yang boleh membantu meningkatkan ekonomi negara? Apakah sumbangan warga emas ini yang boleh meningkatkan ekonomi negara? Soalan dia. Susahlah soalan ni. Najib ni siapa student saya ke? Adakah okey. Jawapan selamat tidak membebankan lah. Tidak membebankan negara. Okey, dan kalau ikutkan warga emas ni, dia masih, walaupun dia warga emas, dia masih lagi boleh menyumbang ke arah peningkatan ekonomi ni lah. Okey, mungkin dalam bidang pekerjaan, bukan kita nak kata warga emas ni satu golongan yang membebankan. Taklah, kena ubah stigma tu lah. Sebab kita pun akan menuju ke arah umur tua. Dahlah tanya soalan. Ada satu lagi soalan untuk Dr. Azmi. Sekejap. Soalan, adakah terdapat perancangan pada masa hadapan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi masalah penurunan TFR khususnya? Daripada Ahmad Muzaffar bin Musawi. Okey, sebenarnya nampak tak nampak, sebenarnya kerajaan dah ada banyak usaha untuk meningkatkan TFR ini, mengatasi masalah penurunan TFR ni. Contohnya di peringkat negeri, kalau kita lihat Terengganu dah bagi insentif bagi kelahiran anak, keluarga yang boleh melahirkan anak 10 orang, maka dia akan dapat insentif. Jadi memang susah nak capai lah. Kalau ikut kepada TFR sekarang 1.28, nak dapat 5 pun payah.
Tetapi antara usaha utama untuk meningkatkan kadar TFR ini ialah berkahwin awal. Sebab itu ada banyak usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan, terutama di bawah majlis-majlis agama dan sebagainya, yang buat perkahwinan beramai-ramai, bagi duit, kahwin dan sebagainya. Itu tujuan suruh kahwin muda ramai-ramai ni suruh meningkatkan TFR lah. Sebab TFR secara rasminya kat Malaysia dikira sah apabila kelahiran itu daripada perkahwinan yang berdaftar. Yang tak daftar pun kita kira juga TFR. Tapi ia adalah perkahwinan. Kalau kita kira selagi lambat awak kahwin, maka TFR akan merosot. Jadi cara untuk meningkatkan TFR ialah kahwinkan awak awal-awal. Umur berapa ni Dr. Yazid? Kena ada usaha. Buat kelas untuk grooming perkahwinan awal. Student OC sebelum posting kahwin dulu. Dia memang untuk kerajaan sekarang ini. Ya, kalau di Singapura contohnya ya. Singapura kalau katakan sebut dasar kerajaan Singapura anak dia dua. Kita kena faham masa mula-mula Singapura dibuka dulu, negara dia itu tidak mempunyai kumpulan produktif dan dia perlu membangunkan negara. Sebab tu negara dia pada masa tersebut hanya hadkan 2 anak bagi setiap pasangan. Tapi disebabkan oleh umur Singapura yang semakin meningkat dan kumpulan reproduktif itu semakin menurun, cara dia membentuk TFR yang awak pergi garden-garden untuk menarik pelancong itu sebenarnya membentuk taman-taman cinta untuk memupuk semula rasa kasih sayang dalam kalangan pasangan supaya boleh melahirkan anak lebih ramai daripada 2 orang yang telah dicadangkan. Jadi kat Malaysia mungkin nak pupuk cinta tu sekarang tak boleh. Tak boleh, SOP ketat, kena duduk jarak-jarak. Okey. Jadi kena ada usaha, maksudnya usaha itu ialah memperkasakan kepada ni lah. Tapi TFR kita sebab rendah, awak ni ada tanggungan ni. Sekarang awak student pun duk fikir duit nak bagi kat mak ayah dan sebagainya kan. Jadi kerajaan sekarang ini sudah mula ya. Perancangan masa depan tu sudah ada tetapi dilakukan di peringkat negeri-negeri tertentu lah sekarang ni. Ada satu lagi soalan. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya pada pandangan doktor mengenai penyakit kronik pada usia muda seperti penyakit jantung bawaan, apakah perancangan yang perlu diambil oleh golongan ini dalam mengatasi penurunan TFR? Soalan daripada Yusri. Okay. Makin kebat soalan dia ya. Okey. Mengenai penyakit kronik pada usia muda untuk penyakit jantung bawaan, apakah perancangan yang diambil oleh golongan ini mengatasi penurunan TFR? Beginilah ya. Dia penyakit-penyakit ini contohnya penyakit kronik jantung dan sebagainya ini adalah penyakit yang diketahui ya untuk mengatasi penurunan TFR sekiranya ia merupakan lelaki atau wanita, dia perlulah mengambil kira sebenarnya kesihatan dulu ya. Apabila kita untuk memikirkan tentang bilangan keluarga ideal, kita perlu memikirkan juga jangka masa untuk menjaga ya. Dah kalau kita kata keluarga ideal tadi punya anak 1, 2, 3, 4, 5, kita kena kira juga bahawa tempoh masa melahirkan anak dan sebagainya, jadi ia perlulah daripada rawatan terlebih dahulu. Tetapi masalah sekarang ini ialah bukan penyakit-penyakit kronik yang dijumpai. Ya, kalau nak tahu sebenarnya mobiliti kesihatan ni, biologi wanita ni walaupun umur subur dia ialah 15 hingga 49, tapi daripada segi medical, umur wanita telah mula merosot daripada biologinya telah mula merosot bermula 39 tahun. Jadi sebab itulah bila dia kata lahirkan anak pada umur 30 berbeza dengan umur 39. Memanglah bukan anak tu berbeza, mak tu berbeza sebenarnya. Badan dah season sikit. Okey. Jadi mungkin itulah jawapan saya kalau doktor nak bantu untuk ni. Penyakit kalau jantung dan sebagainya itu pertamanya ialah secara individual dia perlu menjaga kesihatan individu terlebih dahulu lah. Rasanya dah tak ada soalan. Tak ada soalan dah.
Okey. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang bertanya soalan dan terima kasih diucapkan kepada Dr. Rosniza Azmi dan Dr. Nik Nurliati atas jawapan dan penerangan yang jelas. Sesi soal jawab tamat. Berdasarkan 2 pembentangan dan sesi soal jawab, di sini saya dapat membuat rumusan ringkas bahawa demografi penduduk penting untuk pembangunan negara. Terdapat pelbagai isu-isu yang mempengaruhi kependudukan di Malaysia, termasuklah isu pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sekarang yang sangat memberi kesan negatif terhadap kependudukan di Malaysia. Seterusnya, jumlah kelahiran yang semakin menurun akibat beberapa faktor seperti peningkatan taraf sosioekonomi penduduk, kejayaan amalan perancang keluarga dan lain-lain yang melihat arah penuaan. Hal ini akan memberikan implikasi yang besar terhadap negara. Sekian sahaja rumusan ringkas daripada saya. Sebelum sampai ke penghujung program, dijemput Dr. Yazid untuk memberikan ucapan penutup. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Siti Sarah. Terima kasih kepada Dr. Azni dan Dr. Nik atas penjelasan dan perbincangan yang sangat detail. Saya benar-benar orang kata apa, rasa bersyukurlah kerana banyak benda yang dapat dikongsi kepada saya, ilmu baru dan juga pada pelajar-pelajar yang lain. Saya kata pelajar Dr. Nik pun ada, pelajar Dr. Azni pun ada. So alhamdulillah semua dapat benda baru dan memantapkan pengetahuan kita tentang kependudukan, terutamanya pendudukan di Malaysia lah. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kalau ada apa-apa salah silap di pihak penganjur, saya minta maaf dan InsyaAllah tengok mungkin di masa-masa akan datang kalau kita boleh bekerjasama lagi agaknya. Jangan sebut kami. Tak pernah selit. Kita punya panel memang mantap. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya serahkan balik pada Siti Sarah. Sarah kata ada nak ambil foto ke macam mana. Silakan Sarah. Yazid atas ucapan untuk yang telah disampaikan itu tadi. Semua kena on kamera. Ini untuk membuka kamera. Terima kasih semua. Moga dapat skor subjek penduduk ya, khusus penduduk. Dr. Yazid pastikan yang hari ni aku skor belaka dia ni. Bakal-bakal cikgu ni. Yang opsi ada dekat kampus ke? Dekat rumah? Majoriti kat rumah. Mariam seorang dekat kampus. Betul tak Mariam? Respon sikit. Oh, yang lain. Oh, masih lagi di rumah lah. Kita ada kira-kira 200 peserta, jadi saya mohon buka kamera, saya ambil satu-satu macam tu. Boleh? Boleh. Boleh, terima kasih. Silakan. Kiraan 1, 2, 3. Sekejap. 1, 2, 3. Next. Okay. 1, 2, 3. Lagi. Okay. Okay, freestyle je. 1, 2, 3. Dr. Yazid, okay kita. Sekejap. Engineer bakar doktor kita ada kat sini ni, Khairul Anwar ni. Dah submit dah ni, Dr. Yazid? Jawab Noah. Jawab sekarang. Belum doktor. Ni bayang-bayang Aziz saya ni, dia ada mak kat sini. Ada doktor. Aziz. Sekarang mak baru dah. Baru kan? Sekarang mak baru dah.
Saya dengan Dr. Nick ni ayah sama. Ayah Penyebab sama. Sama acuannya. Sama Hmm. cakap ni. Hmm. Okay, Doktor. Okey, terima kasih semua. Jumpa Okay, lagi. Doktor. Okay. Terima kasih Dr. Aziz. Mariam pula apa nama ni? Apa Sarah macam mana okey? Dah ambil gambar ke belum? Tahu Sarah? Sedap ni. Semua rampas mic daripada dia. Sarah silakan. Doktor, dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Kira tutup majlis kan? Doktor yang berkaitan hari ini, terima kasih diucapkan kepada Dr. Nik Noliati Fitri dan kepada Dr. Rosniza. Terima kasih juga kepada hadirin semua yang sudah hadir untuk memeriahkan lagi program kita pada hari ini. Segala kekurangan itu datangnya daripada saya dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Sama. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Dr. Yazid. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Azni. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak familiar dengan playback. Nak keluar. Doktor, gambar saya hantar dalam grup AJK. Boleh? Okey. Terima kasih Doktor.